Awak royak emitter, arus. Galvanometer dengan emitter sama. Dia dapat detect arus. Galvanometer bila arus lalu ceng 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 ceng. Arus yang kecil. Kita nak taruh arus lalu ke tak je. Tapi emitter dia ada skala. 1, 2, 3, 4. Ciat 2. Ciat 3. Dia ukur arus dalam skala hok besar sikit. Galvanometer tu kita nak tahu ada arus ke tak. Kalau pasal wayar molek, tapi galvanometer duduk gitu je. Maksudnya tak ada arus lalu. Jadi voltmeter gapo pula nak lalu? Kita nak ukur gapo? Kalau emitter arus. Beza upaya voltan. Voltan tu mari daripada bateri. Macam ni. Okey ni. Sama. Cuma yang ni volt. Okay. Yang ini dia arus lalu ada beza upaya dia macam ni. Kalau tak ada dia macam ni. Mestilah elektron kena lalu kat dia. Elektron kena lalu yang ni. Cuma kita tak tahu elektron lalu adik ni ke adik ni. Dia ada soalan. Label arah pengaliran elektron. Label arah pengaliran elektron. Elektron kena lalu. Elektron nak lalu ni mari mana elektron? Kan kita tulis bersamaan setengah kan? Mesti mari daripada elektrolit. Alamak, tak pekat lah. Katakanlah larutan kupron sulfat. Aqueous. Larutan kupron sulfat aqueous. Lepas tu, hak ni pun larutan kupron sulfat aqueous. Hak ni elektron mari daripada bateri. Daripada tenaga elektrik, bateri, terjadilah perubahan kimia. Sedangkan dalam sel kimia, perubahan kimia adalah menghasilkan tenaga elektrik. Terbalik. Hak ni anode dengan katot sama. Kalau ni kupron, ni kupron. Ni karbon, ni karbon. Ni argentan, ni argentan. Sama. Hak ni anode dengan katot mesti logam yang berbeza. Mesti logam yang berbeza. Barulah dia ada tindak balas. Kalau logam yang sama, tak ada tindak balas. Katakanlah awak pilih kat sana tu. Izzat, pilih satu. Logam apa dengan logam apa? Okey, natrium dengan magnesium. Natrium, kalium, magnesium. Gap dia kecil je kan? Natrium dia sikit. Natrium yang kita harus meter dia akan sikit. Dia kena pilih duk jauh-jauh. Contohnya, awak ambil magnesium dengan plumber. Boleh? Kita ambil magnesium atas tu dengan plumber. Okey, katakanlah magnesium dengan plumber. Ni logam magnesium. Ni logam plumber. Dia elektron tak sama. Siapa lebih reaktif pada siapa? Awak kena hafal tu susunan tu. Yang atas lebih reaktif. Jadi magnesium lebih reaktif daripada plumber. So, kalau dia lebih reaktif, ni plumber. Atom. Hak lebih reaktif, dia akan jadi ion dulu. Magnesium lebih reaktif, dia akan jadi ion dulu. Macam mana dia jadi 2+? Dia buang elektron ke tambah elektron? Buang elektron.
Sebab magnesium kumpulan 2. Kumpulan 2 dekat luar dia tu ada 2 elektron. Barulah cukup oktet. Jadi buang elektron kena tulis sini tambah. Dia buang elektron lah. Tapi tak boleh sendiri tolak 2 elektron. Kena buat mari alik ni tambah 2 elektron. Jadi yang lebih reaktif kita panggil terminal negatif. Terminal negatif. Kalau hak ni kita tahu terminal negatif. Tengok dia sama dengan bateri dekat terminal negatif. So ni jadi terminal negatif lah. Hak ni positif ke negatif? Dia sama dekat positif bateri. Dia jadi positif lah. Kalau hak ni nak tentu negatif positif, kena tengok siapa lebih reaktif. Hak lebih reaktif dia waktu beg elektron. Elektron hak dia waktu beg ni, dia sendiri bila waktu beg elektron dia masuk dalam larutan sebagai ion. Tengok dia jadi magnesium ion. Elektron gimana? Elektron masuk dalam wayar. Anak panah ni ialah jawapan kepada arah pengaliran elektron. Elektron tu tubik daripada terminal negatif. Bila dia lalu kat voltmeter pun bergerak jarum dia. Masuk sini. Katakanlah larutan ni tadi yang cikgu cakap. Salah. Magnesium apa nak buat? Ginilah. Cuba tengok larutan. Ada tak diagram hak gini? Dia ada bika kecil. Hak ni kita asingkan dia. Hak ni kita kata magnesium klorida lah. Hak ni sebab dia plumbum celup dalam plumbum nitrat. Okey. Plumbum ni dia akan terima elektron sebanyak mana hak magnesium ni buat. Dia akan jadi plumbum tu plus. Tu ke? Bukan. Plumbum ni. Plumbum nitrat. Plumbum tu plus. Dia awak lalu je elektron kat dia. Hak ni dia mengurai. Bila lama-lama awak tengok dia mengurai. Kenapa dia mengurai? Jadi ion. Bila masuk kat sini, elektron pun lalu. Bila elektron lalu, ion siapa pergi kat dia? Positif ke negatif? Ion positif. Elektron negatif kan? Elektron negatif. Budak lelaki mari, budak perempuan pun. Jadi, plumbum tu plus pergi kat dia. Bila plumbum tu plus pergi kat pokok elektron ni, dia terima 2 elektron, jadilah dia logam plumbum. So, dekat sini ni, kau bekak. Ni kau tak ada. Jadi, banyak sel kimia ni, dia punya diagram macam ni. Dia asingkan larutan. Supaya kita dapat lihat hasil. Kalau dalam ni magnesium klorida, tak nampak sangat. Dia kena duduk dalam plumbum nitrat ke? Okey, dalam siri elektrokimia, plumbum dengan H+, duduk di sana. Ada tak? Tu siri reaktifan, logam. Dalam siri elektrokimia, plumbum dengan ion hidrogen. Siapa duduk bawah? Siri elektrokimia. Muka surat 101 ke? Hak cikgu teka tu, suruh gapo dalam hak 111. Tak ada orang menjawab. Cikgu tunggu ni jawapan ni. Ada orang nak jawab. Siri elektrokimia. Plumbum dengan hidrogen. Hidrogen bawah. Plumbum. Hidrogen atas, plumbum duduk bawah hidrogen. Hidrogen bawah, plumbum duduk atas. Plumbum nitrat ni dia larut dalam air. Mestilah pilih hidrogen kan? Lepas tu cikgu banyak. Lepas tu kenapa plumbum pula terima hidrogen lah sebab hidrogen duduk bawah, dalam ni ada air. Kita anggap plumbum nitrat ni pekat. Bila pekat, kita tak kira kedudukannya cas kan? Maksud cikgu macam ni. Kita kena pilih ion. Plumbum nitrat ni dia larut dalam air. Ada air lah dalam dia ni.
Bila ada air, mestilah ada kation ada dua. Satu kation H+, satu kation Pb2+. Kenalah pilih bila dua. Mesti pilih hidrogen. Jadi cikgu kata ada plumber mesin. Apa cikgu pilih ni, apa cikgu tak pilih H+. Cikgu nak pilih ni juga, nak suruh nak buat bekok ni. Jadi kalau cikgu nak suruh pilih ni, kena buat lambang nitrat ni pekat lah. Bila faktor kepekatan ambil alih, kita tak kira dah susunan mana. Okey. Kita pakai pilih hak pekat. Okey. Jadi kat sini ada buku pakai anod dengan katod. Siapa jadi anod, siapa jadi katod? Bagi sel kimia, cikgu rasa kalau anod dengan katod kita akan tukar. Baik terminal negatif, hak buat tu big elektron. Awak cari sendirilah kat dalam buku. Terminal negatif ni dia panggil anod ke katod. Kadang-kadang buku pun dia tertukar. Kita stick dengan terminal negatif lebih reaktif. Hak lebih reaktif, dia buat tu big elektron. Okey, cikgu nak tanya. Naim dulu. Awak tengok susunan kereaktifan logam tu. Katakanlah cikgu pilih elektron magnesium dengan zinc. Satu sel kimia elektron magnesium dengan zinc. Satu sel kimia lagi elektron magnesium dengan kuprum. Siapa elektrik banyak lagi? Okey, satu magnesium dengan zinc. Satu magnesium dengan kuprum. Siapa elektrik banyak? Pasangan elektron magnesium dengan kuprum ke pasangan elektron magnesium dengan zinc? Salah. Dia kena jauh. Maksudnya gini. Dalam sel kimia, elektron mesti berbeza. Kalau magnesium dan magnesium berdua, tak ada elektrik lalu. Dia kena sorang waktu elektron, sorang waktu elektron. Jadi kalau kereaktifan dia tu, magnesium dengan zinc sini lah. Magnesium dengan kuprum. Jauh kan? Jadi magnesium dengan kuprum kalau kita pakai elektron dia akan bagi voltmeter bacaan yang besar. Boleh buat eksperimen. Awak pilihlah logam mana-mana, awak tanya tu. Tanya Cik Nur Najihah. Senang je eksperimen ni, celup sama kat voltmeter. Ambil bacaan voltmeter. Tapi kalau ada banyak lah. Okey? Okey, Cik Daud pula. Zinc dengan plumber, aluminium dengan kuprum. Siapa banyak elektrik lalu? Okey, zinc dengan plumber, aluminium dengan kuprum. Okey, betul. Okey, Izzat pula. Argentan dengan magnesium, barium dengan kuprum. Betul. Betul. Kalium dengan natrium dengan kalsium ni jarang. Jarang sebab banyak sel kimia dengan elektrolisis pakai air. Pok-pok 3 orang tu dia reaktif dah. Dia tak boleh sentuh air. Dia akan meletup. Walaupun sikit. Kalium, kalsium, natrium. Pok-pok hok duk atas. Beryllium. Kalium, natrium, kalsium. Kalau awak nak tahu, awak minta kat tu sikit je. Ambil besen air. Capuk kalium dalam air. Tengok. Capuk natrium dalam air. Capuk kalsium dalam air. Pukul 1. Awak tengok. Siapa reaktif. Lagu mana dia netuk. Tapi kena air sama banyak. Jangan banyak ni. Sikit je. Kalau ada banyak boleh buat. Senang je air. Jangan pegang tangan. Pegang kepit. Teng.
Kalau awak nak buat banyak sikit macam ni, awak kena duduk jauh sikit. Teng. Kalau awak nak banyak lagi, awak pergi kat kolej. Awak capuk. Dengan air. Dia terlampau reaktif. Jadi kita kena simpan dia dalam minyak. Natrium simpan dalam minyak parafin sebab dia mudah meletup. Okey, ada pencerahan sikit sel kimia hari ni. Tu nota khusus sikit tu. Tapi bermanfaat juga ni. Okey, soalan ni sebelum awak buat eksperimen apa? Peneutral dan okey. Nanti dah siap panggil cikgu. Okey. Sekian dulu, ada soalan? Tak ada. Muka video kan kenalah ada nak babai dia tu. Sekian dulu. Nak babai dia. Kan orang kat sini je tengok kan? Entah-entah ada orang Melayu kat luar negara ke. Awak jangan suka.